Yes. Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral satu kenyataan sahabat kita di TikTok tentang isu Aswaja dan juga Wahabi. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Ustaz, kat luar sana kau berhenti sekejap kau tengok benda lah ni. Okay, Assalamualaikum semua. Saya minta maaf sebab tadi saya jerit. Sebab saya nak betul-betul nak ustaz yang pandai beragama tengok video saya ni. Saya ni tak berapa pandai beragama. Saya ni masih naif lagi orang katalah. Saya berfikir pasal benda ni dah dekat 2 minggu dah. Sebab pasal Aswaja berbanding dengan Wahabi. Tolong saya sekejap ustaz-ustaz yang mana tengok, tolong stream video saya ni ke apa ke, bagi penerangan kat saya, bagi saya puas untuk tahu jawapan. Walaupun saya dah cari kat mana-mana, saya masih pening lagi. Saya sejujurnya saya suka tengok Dr. Zakir naik bagi penerangan bab agama ke apa kan. Dan dia ramai jadikan orang untuk jadi Islam macam itulah. Tapi saya tengok orang kata yang Dr. Zakir naik ni Wahabi. Lepas tu bila saya tengok komen apa semua, orang kata yang Wahabi ni tak berapa baik. So saya macam jam kat situ. Dr. Zakir naik ni baik ke tidak? Lepas tu, saya ada tengok kat video Ustaz Azhar Idrus. Apa ni Ustaz Azhar Idrus ni adalah bagi pasal penerangan Wahabi ni semua kan. Tetapi saya fikir balik, kenapa Ustaz Azhar Idrus backup Dr. Zakir Naik waktu Dr. Zakir Naik dilarang bagi ceramah dekat dalam Malaysia? Tolong saya sekejap. Saya tak tahu lah. Saya macam entah apa beza Aswaja dan Wahabi dan baik ke tak baik. Tolong. So Ustaz, tolong stay video saya bagi penerangan dekat saya. Biar saya puas hati. Okey? Saya bukan nak cakap apa, tapi saya memang nak tahu benda ni dah seminggu lebih, dekat 2 minggu. Sampai isteri saya serabut pasal saya sebab saya nak tahu benda lah ni. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah kita dah tonton video berkenaan sama-sama dan insya-Allah kita berikan section berkaitan tentang isu ni. Kesian dekat dia, bukan takat dia saja serabut, bini dia pun serabut juga. Tapi satu perkara yang bagus kepada sahabat kita ni, dia berani untuk bertanya, dia berani untuk mempersoalkan apa yang telah viral di dalam media sosial dan orang-orang awam ini memang bertanya-tanya tentang hal ini dan ia adalah satu perkara yang bagus. Dan moga-moga video kita hari ini dapat memberikan penjelasan kepada saudara kita. Tapi sebelum kita nak sebut panjang berkaitan tentang isu ni, saya nak ajak anda juga dengar penjelasan daripada Ustaz Azhar Idrus berkaitan tentang isu ini. Ada ustaz kata Zakir Naik bukan ahli sunnah wal jamaah. Fahaman dia musyabihah, firqah sesat. Golongan yang ke-6 dari 7 golongan. Fatwa ini kita tidak benarkan menghadiri majlis mereka dan adalah lari dari mendengar ceramah. Dia begini, Zakir Naik bukan ulama fiqh, bukan ulama usul, bukan ulama tauhid, bukan ulama tafsir, bukan ulama. Dia hanya pendakwah yang menggunakan iaitu uslub membanding-bandingkan agama dengan memetik nas-nas daripada kitab suci Islam, Kristian, Yahudi. Jadi bila kita bertanya, dia akan menjawab tentang perbandingan dan dia banyak membaca. Ada buku bacaannya daripada kalangan ulama-ulama Wahabi. Ada buku bacaannya daripada kalangan ulama ahli. Dia macam kita, jadi banyak membaca. Orang bila disebut penjelasan atas bahan bacaan. Bila bahan bacaannya tentang masalah yang diperkuatkan oleh ulama-ulama Wahabi tentang musyabihah, itulah yang disebut kerana dia pun tidak arif dalam bidang. Kita nak kata dia ulama Wahabi. Macam orang sini nak kata ni orang mazhab Syafi'i, tak, kerana ikutan. Orang mazhab Syafi'i, orang yang telaki kitab-kitab Syafi'i. Betul tak? Jadi ni orang awam. Kita ni Tuhan beri maaf. Termasuk Zakir Naik yang dia pun ambil sandaran-sandaran mengikut bacaan-bacaan. Bacaannya ahli sunnah wal jamaah. Bila kita tanya tentang tu, jawapannya ialah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau ada satu bacaannya daripada golongan Wahabi, apa yang dijawab mengikut pandangan yang dia baca. Tapi dia bukan sebenarnya ahli dalam bidang itu. Waktu kita dalam sekarang bukan masalah nak cari tentang kesalahan atau kelemahan. Nampak? Yang utama sekarang orang nak hukum mati. Nak hantar balik untuk dimatikan di sana. Kerana apa? Kerana dakwah. Faham lagi? Jadi kita kena ketepikan dulu benda-benda yang remeh-temeh. Selamatkan walau seorang nyawa Islam yang fasik. Mesti kita faham tak lagi?
Ada ustaz orang kafir tengah sibuk nak halau dia, nak suruh hantar balik ke India. Ustaz tu pula keluar kenyataan 7 sebab Zakir Naik bukan. La ilaha illallah. Ini bukan ustaz, ni syaitan. Orang tengah nak bunuh dia. Dia pergi tu buat benda, walaupun benda tu betul, tapi menyebabkan orang baca, orang tidak ada simpati lagi pada seorang Islam yang akan dikenakan hukuman mati. Ini masalah. Tak faham wakil. Sahabat-sahabat, isu yang dibangkitkan ialah tentang tokoh. Adakah tokoh ini Wahabi ataupun tidak Wahabi? Pertama, ramai orang yang kita tak setuju dilabel sebagai Wahabi telah dilabel dengan label berkenaan. Antaranya Dr. Zakir Naik sendiri, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri juga pernah dilabel dengan label berkenaan. Bahkan Dr. Hafiz Qadian pun yang telah mengatakan dan berkempen kepada akidah Asy'ariyah dan mazhab Asy-Syafi'i juga pernah dilabel dengan istilah Wahabi. Sahabat saya, Piyu Faiz juga pernah dilabel dengan Wahabi. Sedangkan orang-orang ini mempertikaikan Wahabi dalam ceramah-ceramah mereka. Untuk orang awam, saya lebih cadangkan untuk letak tepi isu Wahabi kerana ia adalah satu perbincangan yang tak bermanfaat pada tahap keilmuan anda. Apa tujuan orang nak kata Zakir Naik ini adalah Wahabi? Mereka hanya mahu menolak Zakir Naik sahaja. Oleh itu kita bertanya kepada dia, apakah yang menyebabkan awak mengatakan Zakir Naik itu adalah Wahabi? Kita perlu meminta penjelasan dan penerangan daripada orang yang melabel Zakir Naik sebagai Wahabi. Jangan risau, kita tak adalah bodoh sangat dalam membuat penilaian. Pastinya apa yang mereka sebut, kita akan hadam terlebih dahulu. Jika beliau hanya dikatakan sebagai Wahabi kerana tidak bersetuju dengan beberapa amalan seperti amalan tawasul dengan Nabi setelah kewafatan baginda, itu masih dalam perselisihan para ulama. Kalau kata dia berpegang dengan Tauhid 3, kita kena tahu bahawa Tauhid 3 ini telah muncul sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab lagi. Kalau nak kata dia ni tak sambutan Maulid Rasul, lalu dianggap dia sebagai Wahabi, betapa ramai daripada kalangan ulama kita tidak menyambut sambutan Maulid Rasul. Mana boleh kita kata orang itu Wahabi hanya kerana dia mengambil pandangan berbeza daripada kebanyakan kita. Dari satu sudut lain, nama Wahabi itu sendiri jikalau kita perhatikan adalah dinisbahkan kepada salah satu daripada nama-nama Allah, iaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab membawa maksud Tuhan yang menganugerahkan hidayah, ilmu dan amal kepada para hamba-hambanya. Oleh sebab itu, sangat tidak digalakkan untuk kita bermain-main dengan istilah Wahabi dengan tujuan untuk mencela dan mentohmah seseorang. Secara lebih tepat, takrifan bagi golongan Wahabi adalah para pengikut imam-imam dakwah salaf yang muncul di bumi Najd. Antaranya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Kebanyakan ustaz-ustaz kita yang dilabel dengan istilah Wahabi sendiri tidak mengetahui tentang isu Najd ini. Bahkan kebanyakan mereka juga tidak pernah sampai pun dekat An-Najd. Hadis berkaitan tentang Najdi pun dia tak tahu dan mereka tidak faham. Bahkan mereka tak ada keterlibatan secara langsung atau tidak langsung dengan bumi Najd berkenaan. Sebahagian orang juga menjadikan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai dasar untuk mengatakan kumpulan Wahabi ini adalah kumpulan yang sesat. Tetapi tidakkah kita tahu bahawa beliau adalah seorang tokoh yang mempunyai sumbangan yang besar terhadap agama. Dalam buku berjudul Khamsun Aman fi Jaziratil Arab oleh Syekh Hafiz Wahbah, dia jelaskan tentang hal berkenaan. Dia sebut Syekh Muhammad Abduh yang pada ketika itu menjadi mufti Mesir pernah menyampaikan kuliah di Universiti Al-Azhar. Dalam syarahan berkenaan, beliau memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menggelarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai reformis besar. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki menjelaskan dalam kitab beliau yang ini, Mafahim Yajib an Tusahhah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah imam ahli tauhid dan pemimpin golongan ahli tauhid yang mengeluarkan ucapan yang benar. Beliau menggunakan hikmah-hikmahnya yang bijaksana dalam berdakwah. Dakwah beliau tersebar dalam kalangan manusia. Gerakan beliau masyhur dalam kalangan agamawan dan juga masyarakat awam. Ini yang disebutkan dalam kitab oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang merupakan seorang tokoh fiqah, tokoh hadis dalam kalangan ahli sufi. Beliau sebutkan dalam buku-buku ini dan saya yakin ramai peminat daripada Syekh Alawi Al-Maliki memiliki buku ini dan rujuklah di dalam buku
yang saya tunjukkan ini. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, juga tokoh di dalam ilmu sufi, menyebutkan dalam karya beliau Kalimatun fi Kashf Abatil wal Iftiraat, tanpa sebarang keraguan dia kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang imam dakwah. Beliau berdakwah menyeru kepada Allah, beliau bangkit berdakwah menerusi perbuatan, ucapan, ilmu dan pena. Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Al-Azhar, menulis dalam karya beliau Bayan Linnas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan dakwah berteraskan penyucian agama daripada kotoran akidah dan akhlak. Syekh Muhammad Al-Ghazali, tok guru kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia sebut dalam karya beliau Ad-Da'wah Al-Islamiyah Tastaqbil Qarnaha Al-Khamis Asyara, dia sebut satu-satunya gerakan yang berjaya membangunkan orang Arab bagi mengislahkan akidah dan ibadah serta memadamkan apa sahaja penyelewengan adalah gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan yang dilakukan oleh beliau adalah gerakan islah yang muncul di semenanjung tanah Arab. Kita tak dapat nafikan, bahkan kita memang tidak akan nafikan, ada pelbagai juga kritikan-kritikan para ulama berkaitan gerak kerja dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi kita perlu bersetuju bahawa dia adalah tokoh yang diambil dan ditinggalkan kata-katanya. Sahabat-sahabat, kita semua ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ialah orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengannya dalam semua perkara yang di atasnya Rasulullah SAW berada dan juga para sahabatnya. Oleh sebab itu, ahli sunnah yang sebenarnya ialah para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga ke hari kiamat. Ini takrifan Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita tahu, yang perlu kita hadam. Kalau kita telah menetapkan pendirian berkenaan, maka kita adalah Ahlussunnah dan kita kena tahu bahawa kebanyakan sahabat-sahabat kita juga adalah Ahlussunnah. Tak kiralah dia Wahabi ataupun Al-Asy'ariyah ataupun Aswaja dalam bahasa yang biasa kita sebut. Bahkan ia terbuka dengan jendela yang lebih besar daripada itu. Termasuklah Al-Maturidiyah, ahli hadis, ahli lughah dan sebagainya. Dahulu sahabat-sahabat pernah viral, kononnya Syekhul Al-Azhar, Syekh Ahmad Taib mengeluarkan Salafiyah ataupun Wahabiyah daripada Ahlus Sunnah. Tetapi Syekh Ahmad Taib sendiri membetulkan kenyataan berkenaan. Wa qala al-Imam Al-Azhar, ya ahlas salaf, أنتم من جملة أهل السنة والجماعة وهذا المفهوم بهذا العموم الذي يشمل علماء المسلمين وأئمتهم من المتكلمين والفقهاء والمحدثين وأهل التصوف والإرشاد وأهل النحو واللغة أكده القدماء الأشاعرة أنفسهم منذ البواكر الأولى لظهور هذا المصطلح بعد وفاة الإمام الأشعري. وهنا أؤكد أن مفهوم أهل السنة والجماعة ليس بقاصر على الأشاعرة والماتريدية فقط، بل وأهل الحديث وأهل التصوف والإرشاد المنضبطين بالكتاب والسنة. ولم نتوقف عند ذلك، بل أضفنا إليهم الفقهاء بل وعلماء النحو واللغة، لأن هذا الذي كان يشكل جمهور الأمة من مذهب أهل السنة والجماعة. Tokoh tertinggi Al-Azhar berkata, wahai ahli salaf, kamu semua termasuk dalam kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Kefahaman ini adalah umum yang meliputi seluruh cendekiawan umat Islam. Para tokoh dalam kalangan ahli kalam, ahli fiqh, ahli hadis, ahli tasawuf wal irsyad serta ahli nahwu dan bahasa Arab. Generasi para ulama Al-Asy'ariyah yang awal telah pun menegaskan sejak awal-awal terbitnya istilah ini selepas kewafatan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Justru itu, aku menegaskan bahawa yang difahami sebagai ahli sunnah wal jamaah itu tidak hanya terhad kepada Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah sahaja, bahkan ahli hadis serta ahli tasawuf wal irsyad yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami tidak berpada dengan itu, bahkan kami menambah para ahli fiqh, ulama nahwu dan lughah, kerana inilah yang telah dibentuk oleh majoriti umat dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Syekh Ahmad Tayyib berkata lagi,
أنا لا أجامل السلفيين حين أقول ذلك ولكن مذهب الأشعري الذي علمني هذا. Saya tidak berpura-pura dengan tujuan menyenangkan hati kelompok salafi apabila saya menyebutkannya. Tetapi mazhab Asy'ariyah aku inilah yang telah mengajarkanku tentang hal ini. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam laporan CNN pada tarikh 19/11 tahun 2016. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tokoh besar Al-Asy'ariyah sendiri, pernah sebut, قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مسوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون. Pendapat yang kami nyatakan dan agama yang kami anut adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Juga berpegang teguh dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat, tabi'in dan para imam ahli hadis. Kami berpegang teguh dengan prinsip tersebut. Kami juga berpegang teguh dengan akidah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Semoga Allah Ta'ala mengelokkan wajah beliau, mengangkat darjat beliau, melimpahkan pahala bagi beliau. Kami juga menyelisihi orang-orang yang menyelisihi akidah beliau. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab Al-Ibanah an Usul Diyanah terbitan daripada Darul Fadilah Riyadh, Arab Saudi pada muka surat 201. Tapi kalau anda tak percaya pada cetakan Arab Saudi, kata dia diseleweng dan sebagainya, anda boleh ambil cetakan daripada Darul Ansar Qahirah Mesir yang ditahqiq oleh Dr. Fauqiyah Husin Mahmud pada muka surat 20. Dia sebut benda yang sama, tak ada beza langsung. Sahabat-sahabat, kebanyakan orang yang disebut sebagai Wahabi, mereka ini berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka belajar daripada akidah-akidah Ahmad ibn Hanbal, antaranya dalam kitab Usul Sunnah. Yang mana akidah Al-Asy'ariyah pula adalah terbitan daripada akidah Ahmad ibn Hanbal ini. Cuma ada beberapa pembaharuan yang dibuat oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam usaha memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang berkaitan tentang ilahiyat, nubuat dan juga sam'iyat. Siapa yang nak kepada kritis, mereka patut meneliti dan memahami mazhab Al-Asy'ariyah. Ia sangat detail, sangat bermanfaat. Pun begitu, saya cadangkan kepada orang yang nak mempelajari dengan lebih banyak fahaman Al-Asy'ariyah ini, dia mempelajari bahasa Arab supaya dia dapat faham terus daripada kitab-kitab Al-Asy'ariyah seperti kitab Jauharatul Tauhid, demikian juga Kubra Yaqinian, antara kitab moden yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tapi kalau rasa nak simple je, tak mau pening-pening, nak relax-relax saja, cukup anda baca buku dan memahami kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Tiada pertentangan yang berat di antara kedua-dua kitab berkenaan dan juga tidak ada banyak pertentangan di dalam isu perbahasan akidah daripada kedua-dua kelompok. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya harap ia dapat memberikan penerangan kepada sahabat kita tadi tentang perbezaan di antara Aswaja dan juga Wahabi, yang isu ini perlu didetailkan, isu ini perlu difahami dengan lebih. Terima kasih banyak kerana anda telah menonton video kita pada hari ini. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Saya nak ajak anda untuk bersama-sama saya dalam projek memandaikan umat dengan ilmu dengan menyertai Koperasi Usahawan Ilmu Prihatin Rakyat Malaysia Berhad. Anda boleh menonton video saya pada hari ini dengan pelbagai equipment yang canggih, kamera yang canggih, mikrofon yang canggih dan juga kelengkapan-kelengkapan lain yang canggih adalah daripada sokongan Koperasi Usahawan Ilmu Prihatin Rakyat Malaysia Berhad. Jom join saya untuk sama-sama di dalam projek membangunkan, memandaikan umat dengan ilmu. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.